Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar KKQ tingkatan 3 dengan tajuk bahagian tajwidnya ialah mad lazim kalimi. Baiklah, yang pertama sekali kita akan pergi kepada mad lazim. Okey. Di dalam silibus KKQ ini yang memberi maksud mad lazim iaitu pertemuan huruf mad. Jadi huruf mad ini adalah huruf alif, waw dan ya. Iaitu ketika wasal bermaksud menyambung bacaan. Jadi bila mana kita menyambung bacaan. Jadi pertemuan huruf mad lah. Sama ada kita wasal dan waqaf. Waqaf bermaksud berhentikan bacaan. Jadi sebenarnya mad lazim ini bermaksud pertemuan huruf mad dengan sukun asli, sama ada dalam satu perkataan ataupun dalam satu huruf. Kalau huruf mad itu bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan, dinamakan sebagai mad lazim kalimi. Kalimi bermaksud kalimah, iaitu perkataan. Jika huruf mad itu bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf, itu akan menjadi hukum mad lazim harfi. Cuma pada kali ini kita akan melihat kepada hukum mad lazim kalimi, iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi bahagian mad lazim terbahagi kepada 4, iaitu mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, jadi sebenarnya mad lazim kalimi itu terbahagi kepada 2, iaitu kalimi musaqqal dan kalimi mukhaffaf. Dan mad lazim harfi pula terbahagi kepada 2, iaitu harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Dari sudut musaqqal dan mukhaffaf sama ya, pada kalimi dan juga harfi. Kerana itu ada 4. Tetapi pecahan besar mad lazim itu sebenarnya ada 2 yang besar, iaitu kalimi dan harfi. Jadi kalimi itu terbahagi kepada musaqqal dan mukhaffaf, dan harfi pun terbahagi kepada musaqqal dan mukhaffaf. Seterusnya kita lihat kepada mad lazim kalimi musaqqal. Okey, jadi lazim dari sudut bahasa, lazim bermaksud sesuatu yang tetap dan asal. Sesuatu yang tetap dan asal. Jadi di sini yang tetap dan asal kita boleh nisbahkan kepada harokat. Jadi dalam hukum mad lazim kalimi dan mad lazim harfi, kedua-dua bacaan dalam kedua-dua hukum ini, iaitu kalimi dan harfi, adalah tetap, iaitu 6 harokat. Jadi tetap ini kita boleh rujuk kepada 6 harokat. Sementara kalimi bermaksud satu perkataan. Jadi kita boleh fahamlah bila kita sebut mad lazim bermaksud hukum mad yang bacaannya tetap 6 harokat, dan kalimi itu merujuk kepada hukum mad lazim kalimi, iaitu apabila huruf mad alif, waw atau ya bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan. Perkataan, kalimah merujuk kepada perkataan. Jadi kalimi itu daripada perkataan kalimah lah yang kita selalu sebut kalimah tu. Okey. Jadi mad lazim kalimi ialah huruf mad alif, waw atau ya yang bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan. Nanti kita akan lihat itu berada di sudut istilah. Kemudian musaqqal dari sudut bahasa bermaksud berat. Okey, jadi dari sudut bahasa kita perlu tahu lazim bermaksud apa, iaitu sesuatu yang tetap dan asal, sementara musaqqal bermaksud berat. Kalimi satu lagi bermaksud perkataan. Kemudian dari sudut istilah, mad lazim kalimi musaqqal ialah huruf mad, iaitu alif, waw, ya bertemu dengan sukun lazim. Okey, jadi sukun lazim bermaksud sukun asli. Sukun yang memang asal ada pada perkataan tersebut. Ia bukan mendatang ataupun arid. Contohnya arid ni apabila kita waqafkan, dia akan datang. Tetapi bagi sukun lazim atau sukun asli ini bermaksud sukun tersebut memang sudah sedia ada
pada asal. Okey, jadi asal di sini kita boleh rujuk juga kepada sukun yang memang sudah berada pada asal dalam perkataan itu ataupun kalau harfi dalam huruf itu. Okey, jadi mad lazim kalimi mutsaqqal ialah huruf mad yang bertemu dengan sukun lazim ataupun sukun asli di dalam satu kalimah. Okey, sebab kalimi kan yang diiringi oleh dua huruf yang sama iaitu bertasydid. Huruf mad bertemu dengan sukun lazim di dalam satu kalimah yang diiringi oleh dua huruf yang sama iaitu huruf yang sama itu ditandakan dengan adanya tasydid. Okey, jadi kita akan lihat kepada contoh untuk kamu lebih faham. Jadi contoh mad lazim kalimi mutsaqqal ialah ad-dallin ya. Ad-dallin. Okey, jadi kita boleh faham tadi daripada sudut takrif istilah tadi. Mad, huruf mad. Huruf mad di sini kita lihat adalah huruf alif. Huruf alif yang bertemu dengan sukun asli kemudian diiringi oleh huruf yang sama, oleh dua huruf yang sama yang ditandakan dengan adanya tasydid. Okey, huruf mad bertemu dengan sukun asli. Okey, di manakah sukun asli? Okey, kita tidak nampak sukun asli. Cuma kita boleh faham di sebalik tasydid ini, iaitu huruf yang sama ini, di sebalik tanda tasydid ada dua huruf yang sama. Okey, saya akan tulis balik. Ad-dallina. Okey, asal perkataannya begini, kerana huruf yang ada tasydid ini sebenarnya ada dua huruf yang sama, jadi lam itu ada dua. Lam yang pertama mesti sukun. Apabila huruf itu bertasydid, huruf yang pertama itu mestilah sukun. Jadi huruf yang pertama di sini adalah sukun. Yang kedua kita ikut baris yang ada pada sini. Jadi huruf mad bertemu dengan sukun asli daripada takrif mad lazim kalimi tadi. Huruf mad iaitu alif di sini bertemu dengan sukun asli iaitu lam di sini. Lam yang bertanda sukun. Jadi lam yang bertasydid jika kita lihat di dalam kalimah ini sebenarnya memang sudah bertanda sukun pada asal. Iaitu lam ini kan bertanda sukun pada asal. Cuma telah ditandakan dengan simbol tasydid. Itu adalah menunjukkan kepada idgham. Asalnya ada dua huruf yang sama kemudian diidghamkan. Idgham bermaksud digabungkan dengan ditandakan dengan pemakaian tasydid ini. Okey, jadi sebab itu ditulis di dalam Al-Quran hanya satu huruf iaitu lam di sini dan ditandakan dengan tasydid. Okey, jadi setiap huruf di dalam Al-Quran yang ditandakan dengan tasydid merujuk kepada dua huruf yang sama. Jadi huruf yang pertama pada tasydid itu mestilah sukun. Jadi di sini barulah kita dapat lihat mad lazim kalimi itu ialah apabila huruf mad alif, waw atau ya bertemu dengan sukun asli iaitu lam ini bertanda sukun diiringi dengan dua huruf yang sama iaitu yang bertasydid. Jadi inilah dua huruf yang sama itu iaitu lam. Jika kita lihat contoh di sini, alif ini, alif kecil ini bertemu dengan jim. Jim ada dua huruf yang sama kerana bertanda tasydid. Huruf yang pertama tasydid mestilah sukun. Jadi huruf alif bertemu dengan sukun asli di dalam satu kalimah. Kerana ad-dallin contohnya ini adalah kalimah atuhajjuni, atuhajjuni. Okey, jadi itu adalah kalimah. Jika kamu perhatikan pada kalimah ini, contohnya alif bertemu dengan jim, huruf mad alif bertemu dengan jim. Kemudian huruf mad waw bertemu dengan nun. Jadi ada dua tempat mad lazim kalimi di sini iaitu huruf mad alif bertemu jim dan huruf mad waw bertemu dengan nun bertasydid. Okey, jadi dalam mad lazim kalimi
musaqqal. Musaqqal bermaksud berat. Berat di sini bermaksud adanya tanda tasydid, kerana tanda tasydid itu merujuk kepada idgham, iaitu penggabungan dua huruf yang sama menjadi satu dengan pemakaian tanda tasydid itu. Jadi musaqqal menunjukkan huruf mad itu bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Yang ini yang selalu kita baca setiap hari. Kemudian al-haqqah, al-haqqah, huruf mad alif bertemu dengan huruf qaf yang bertasydid. Jadi hukum bacaan ataupun cara bacaan mad lazim kalimi musaqqal ialah wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Jadi wajiblah dibaca dengan kadar 6 harakat. Dari sudut bahasa pun kita boleh lihat mad lazim itu bermaksud tetap, asal. Jadi tetap bacaannya 6 harakat dalam bacaan sambung ataupun kita waqafkan. Sebelum itu, dalam hukum mad lazim kalimi musaqqal ini hanya huruf mad alif dan waw sahaja yang ditemui di dalam Al-Quran. Kebanyakannya adalah huruf alif mad bertemu dengan sukun asli, dan satu contoh sahaja daripada huruf mad waw, iaitu atuhajjuni ni, contoh yang kedua tadi. Ya, kemudian huruf ya tidak ditemui bagi hukum mad lazim kalimi musaqqal ini di dalam Al-Quran. Huruf mad ya tidak ditemui. Seterusnya mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, mukhaffaf bermaksud ringan. Secara umum ringan di sini adalah tanpa idgham. Tanpa idgham bermaksud tidak ada tasydid. Jika kita bandingkan mad lazim kalimi mukhaffaf dan musaqqal, musaqqal bermaksud adanya tasydid. Huruf mad bertemu huruf bertasydid. Tetapi mad lazim kalimi mukhaffaf ialah huruf mad yang bertemu huruf yang tidak bertasydid, iaitu tidak ada idgham. Jadi dari segi bahasa, perkataan mukhaffaf bermaksud sesuatu yang ringan. Khafifun, ringan kan, membawa maksud tanpa idgham. Jadi tanpa idgham ini bermaksud tanpa tasydid. Okey, kemudian manakala dari segi istilah, mad lazim kalimi mukhaffaf ialah apabila huruf mad bertemu sukun lazim. Huruf mad alif waw ya bertemu dengan sukun lazim ataupun sukun asli dalam satu kalimah yang tidak diiringi oleh tasydid. Okey, jadi tidak ada tasydid. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi di dalam Al-Quran, hukum mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ada pada dua tempat ini sahaja, iaitu pada lafaz ini sahaja. Lafaz yang sama. Jadi dalam dua ayat tetapi kalimah yang sama. Satu kalimah sahaja di dalam Al-Quran, iaitu al-ana. Yang ini pun sama juga cara bacaannya. Jadi mudahlah untuk kita mengingati apabila satu kalimah sahaja di dalam Al-Quran, iaitu al-ana ini. Jadi hukum bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf ialah wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Jadi rumusan penting yang kita perlu ingat dalam hukum mad lazim kalimi ataupun harfi ini, apabila namanya mad lazim, jadi cara bacaannya mestilah wajib ataupun tetap dibaca dengan 6 harakat. Okey. Baiklah, setakat itu sahaja penerangan saya mengenai hukum mad lazim. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan sambung bagi hukum mad lazim harfi. Wallahu a'lam.